di langit yang kelima. Setengah riwayat mengatakan langit kelima, setengah riwayat mengatakan langit ke-6. Semuanya yang pasti ialah Nabi Musa berada di kedudukan yang kedua. Nabi kedua akhir yang ditemui oleh Rasulullah SAW Nabi Mi'raj adalah Nabi Musa alaihissalam. Yang akhir sekali sebelum Nabi berjejak ke Sidratul Muntaha ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim ialah ibu kepada agama Islam. Agama Nabi Ibrahim itu ialah ibu kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebab itu dalam tahiyat kita berselawat dan juga mengucapkan keberkatan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan? Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kan? Sebab agama Nabi Ibrahim itu ialah induk kepada agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kata Nabi SAW, tak kala bertemu Nabi Musa tu, ya, Nabi melihat Nabi Musa sedang bersolat di dalam kuburnya. Kerana Nabi Musa tetap bersolat walaupun sudah berada di dalam alam barzakh. Jadi para Nabi, para Rasul memang inilah sikapnya. Kan? Adapun fakta yang membuktikan kebenaran bahawa para solehin juga melakukan solat dalam kubur mereka. Ialah sebuah hadis panjang yang dicatatkan sebelum ini bahawa orang mukmin berkata kepada malaikat, berikan peluang untuk saya melakukan solat dulu. Lalu malaikat berjawab, baiklah aku boleh melakukan, kamu boleh melakukan. Ini dalam kuliah kita 2 bulan lepas. Bukan bulan lepas, 2 bulan lepas. Kan? Kalau akak nak tengok balik, akak tengok balik dalam YouTube. Tengok balik dalam YouTube. Kuliah Muslimat Kitab Syaraf, sini saya lupa tanya sini. Yang akhir sekali. Akak boleh tengok bagaimanakah kita membincangkan hadis yang disentuh kembali oleh pengarang kitab ini. Yang dikatakan apabila manusia itu manusia itu boleh si mati yang dikubumikan itu mendengar deruan tapak kaki mereka yang meninggalkannya di dari majlis selepas majlis pengkuburan. Dan selepas kita hantar jenazah kubur dan kubumi, talqin, tahlil semua, kita meninggalkan tanah kuburan, si mati yang duduk dalam kubur ni dia dengar deruan tapak kaki kita. Ada kita bincang dalam kuliah 2 bulan yang lalu. Jadi disentuh pula oleh pengarang kitab ini, menunjukkan bahawa memang ada. Si mati sebelum nak disuruh oleh malaikat, si mati akan memohon kepada malaikat, wahai muka nakir, bagi aku Ustaz, aku nak semayang Ustaz boleh? Saya ni nak mohon pada tuan berdua ni, bagilah saya semayang. Lepas tu kalau nak tanya apa, tanya apa, saya sedia. Itu dia. Baik. Itu dalil dalam hadis-hadis Nabi SAW. Baik. Ini satu cerita tak? Dia cerita. Cerita dia panjang, jadi kita fokus pada cerita ni. Ya. Tapi cerita ni bukan kisah Nabi SAW atau para sahabat, tapi kisah pada zaman salafus salih. Ya. Maknanya orang yang watak-watak dalam cerita ini adalah watak manusia biasa. Macam itu. Jadi terpulanglah pada akak untuk menilai sama ada cerita tu masuk akal atau tak masuk akal atau macam mana, itu terpulang pada kita lah. Baik. Dalam kitab Al-Hilya Al-Awliya, Abu Naim meriwayatkan daripada Yashar bin Jaish bahawa bapanya menceritakan. Jadi kata Abu Naim, dia meriwayatkan satu kisah daripada seorang namanya Yashar bin Jaish. Yashar bin Jaish pula menceritakan bahawa bapa dia bercerita pada dia. Bapa dia tu Jaish lah. Jaish ni bercerita pada anak dia Yasar. Yasar pula yang menyampaikan pula sampai kepada Abu Naim. Okay. Apa cerita Jaish ni? Demi Tuhan yang tiada Tuhan melainkannya, sesungguhnya aku bersama Hamid dan seorang lelaki lain telah memasukkan jenazah Thabit Al-Badnani ke dalam lahatnya. Jadi kata Jaish, satu ketika ada seorang dalam kampung tu namanya Thabit Al-Badnani meninggal. Jadi bila dah meninggal, dah semayang, dah dimandikan, kapankan, semayangkan, nak dikubumikan. Jadi kalau amalan kita orang Melayu pun, bila jasad ni nak dimasukkan ke dalam lahat, akan ada 3 orang yang menyambut jasad ni untuk diturunkan ke dalam dia. Nah, biasanya 3 orang. 3 orang. Kita utamakan waris-waris si mati yang terdekat, anak dia. Kalau si anak bapak dia.
Kalau mungkin anak si mati ni, contohnya mungkin ada abang dia atau adik dia, dia 3 orang lah. Dan pergi mana-mana pun. Kecuali saya pernah jumpa satu kes di Ipoh, 2 orang. Si penghali kubur dengan anak dia, 2 orang. 2 orang dia boleh. Saya pun tak kata apa lah. Saya kata tak apa ni, tak apa boleh. Kita biasa 2 orang je turunkan jalan. Kasar pula. Sebab kalau 2 orang tu nampak kasar kan. Kalau 3 tu kita boleh turunkan. Sebab kita dilarang menyakiti si mati. Jadi kita nak turun pun, nak masuk dalam lahat pun kena perlahan-lahan. Letak balik hidup, bukan main. Ya. Jadi saya tengok tu di tanah kuburan Ipoh tu, saya tak nak kata apa. Orang lain tu tak nak kata apa lah. Sebab si penggali kubur dengan anak dia yang turunkan. Memang tempat dia. Dia tahulah. Jadi kita tak ada okey lah sebenarnya. 2 orang je, dia dengan anak dia. Saya kata, tuan, tak apa ni? Tak apa, kita biasa 2 orang je. Kalau waring tak nak, waring pun tak boleh nak kata apa. Saya tengok gitu lah. Waris mati pun tak mampu nak berkata apa-apa. Sebab berlawanan dengan keadaan biasa. Keadaan biasa selalunya 3 orang kan. Tak adalah 4 nampak penuh pula. Lebih. 3 tu pun dah kira okey kan. 2 belah dia. Jadi kata Jais tadi, aku Hamid kawan dia dan seorang lelaki lain. Jadi lelaki lain ni tak dikenali oleh pencerita. Jadi menurunkan jasad Thabit Al-Badani ni ke dalam kubur. Baik. Sewaktu kami sedang meratakan batu-batu kubur ni. Nanti di tanah Arab mungkin mereka menggunakan batu-batu untuk menutup dia yang lahat. Macam kita orang di Malaysia ni, di tanah Melayu ni kita menggunakan papan. Papan tu so bila dalam papan tu barulah kita, selepas kita letak tu, kita bukakan pengikat, tali pengikat tu, kita bukakan sikit muka arwah ni, kemudian kita letakkan apa ni, kepal-kepal tanah di seni-seni hampa arwah ni kan. Dah selesai tu baru kita susun papan kan, satu. Akak pernah tengok ni? Kau tak sampai dia tengok? Jadi kalau akak tak, saya nasihatkan kalau tak mampu tengok, jangan. Kalau boleh tengoklah. Saya elok-eloknya tengoklah. Jadi kita tahu macam mana keadaan dia esok. Tapi kalau contoh tak boleh tengok kan, macam akak dia baru kita belum tengok lagi, baru kita dah suka dah. Kalau tengok macam mana agaknya penuh hati turun di mata. Jadi kalau tak mampu tengok, jangan. Ya? Tak payah tengok lah. Tak payah tengok lah. Lagi kau payah pula kan. Pesta tu masuk dalam lahap pula. Sudah. Cek-cek dah meninggal pula. Dah daya. Sikit daya lah kan. Jadi kalau rasa tak lemas semangat, tak mampu ya. Tapi saya memang setiap kali orang meninggal saya akan tengok. Saya akan tengok macam mana jenazah tu dia apa kan. Kemudian dah selesai tu dia tutup rapat kan. Satu. Bila tutup rapat, barulah kita turunkan timbus tanah secara perlahan. Ya, ada setengah tempat dia gunakan daun pelepah kelapa. Ada setengah gunakan apa? Guna tikar. Masing-masing tempat masing-masing lah kan. Jadi di tanah Arab mereka tutup yang lahat tu dengan menggunakan batu. Jadi kata Jais tadi, masa kami susun batu-batu tu, terjatuh sebiji batu-batu. Ini agak kalut ke apa, tak tahulah, jatuh batu-batu tahulah besar mana kan. Dan pada ketika itu aku melihat Thabit sedang mendirikan sembahyang di dalam kuburnya. Masya-Allah. Kata Jais, aku nampak si mati ni mendirikan sembahyang mungkin dalam keadaan yang masih berkapan tu, masih berpocong tu. Kata istilah pocong kan. Bukan pocong yang belum lompat tu. Istilah masih berpocong tu, sembahyang dalam kubur. Kata Jais tadi. Kemudian aku bertanya kepada rakan-rakan yang bersamaku. Jadi dia tanya dengan Hamid dengan lelaki yang seorang yang umur 3 orang. Tidakkah kamu nampak itu? Kamu nampak tak apa nampak? Kata Jais kepada kawan-kawan dia ada orang kan. Rakanku menjawab, diamlah. Sekali kalau cerita bapak nanti orang dengar orang kata lain pula. Kan.
gempa lah nanti jadi dalam. Jadi cerita sensasi. Ya. Rupanya zaman dulu pun ada cerita sensasi juga. Bukan zaman sekarang ni. Zaman dulu pun ada. Mana cerita yang pelik-pelik ni akan menjadi satu kegemparan di kalangan dalam masyarakat. Jadi kata Hamid dengan lelaki ketiga dia, tapi kalau orang tahu dia orang kata gila. Siap lah kalau dah tahu dia siap lah Kemudian rakanku menjawab, okey, setelah selesai kami pun pergi menemui anak perempuan Thabit. Jadi dah selesai ke bumi, dah talqin, dah tahlil, dah doa arwah, dah selesai semua. Jadi 3 orang ni tadi, Jaish, Hamid dan yang ketiga lagi, yang ketiga yang tak disebut nama tu, tiga-tiga ni pergi ke rumah anak perempuan Thabit Al-Bandani, arwah dia. Dan sebab nampak benda yang luar biasa. Nak tanya apa sebenarnya yang berlaku. Kalau kita ni balik sang kubur apa agak? Buka cerita ustaz. Buka kilauan emas. Apa lagi? Buka apa ni, Raja Lawak, balik dekat TV seolah-olah mengiringi jenazah ke kubur tu tak ada apa. Sepatutnya bila kita balik daripada tanah kuburan, kita muhasabah diri.